yang bersabda, sesungguhnya kamu tidak mendapat kelebihan yang dicapai oleh orang yang berjihad, sehinggalah kamu bertahajud selama-lama tak tidur langsung, kamu berpuasa selama-lama tak berbuka langsung, dalam tempoh orang yang berjihad itu keluar meninggalkan rumah dan kampung halaman dia. Kalau kamu sanggup, masa dia tinggal rumah tu berapa hari? 10 hari? Tak tidur 10 hari bertahajud. Puasa 10 hari tak berbuka langsung siang malam. Kalau kamu sanggup buat begitu, baru kamu boleh pahala dia. Sudah tentu tak boleh mencapainya. Itulah pahala yang diberi kepada mereka yang berjihad untuk menegakkan agama Allah. Fadilahnya sangat besar. Hanya mereka yang beriman, yang berjaya dalam ujian imannya, yang sanggup berjihad, yang dipilih oleh Allah, bukan yang tak dipilih oleh Allah. Yang buat-buat saja tak tahan. Tak tahan lama dia lari, tak tahan. Kan jihad ini mengalami ujian, mengalami cobaan, maka fadilahnya besar di sisi Allah. Kita boleh baca dalam bab jihad huraian panjang. Dan Allah Ta'ala menyebut berjihad bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah, dengan harta benda mereka dan diri mereka pada jalan Allah. Disebut harta dulu. Mengapa disebut harta dulu? Kemudian barulah diri. Allah Ta'ala tahu manusia sayang pada harta lebih pada diri. Sayang pada harta ni lebih pada diri. Di kampung saya ni ada orang gali emas. Kerana cari emas sanggup mati. Dia ada mati asal dapat emas. Itu dia. Pergi ke laut. Lautan yang bergelora, walaupun bahaya, sanggup ke laut. Mati pun tak apa asal pergi ke laut. Kerana nak ikan. Ikan lebih mahal pada diri dia pula. Begitulah mereka yang bekerja, cari harta, kerja kilang dan seumpamanya, sanggup mengharungi bahaya kerana cari harta, kadang-kadang menggada nyawa untuk dapat harta. Maka Allah mendahulukan harta, kemudian barulah diri dan jiwa raga. Kerana Allah Ta'ala tahu manusia sangat sayang pada harta. Di sinilah disebut sumbangan jihad digandakan 700 kali ganda, sedekah 10 kali ganda. Macam mana sedekah 10 kali ganda, berjihad 700 kali ganda. Mereka yang memberi sumbangan sedekah, dia nampak orang minta sedekah tu buta. Dia nampak orang minta sedekah tu tepak. Dia nampak orang minta sedekah tu dalam keadaan cacat. Uzur dia nampak. Beri ke orang berjihad, beri ke ketua pemuda. Ketua pemuda bawa kereta gagah. Macam mana bagi duit? Pakai kereta. Nampak gagah pakai kereta bagi duit, tak apa percaya ni. Tak apa percaya pula. Ini ujian. Ujian inilah yang menyebabkan pahalanya 700 kali ganda. Beri sedekah 10 kali ganda. Itu dia. Mengapa sumbangan jihad digandakan 700 kali ganda? Mathalul ladina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Bandingan orang yang membelanjakan harta bendanya pada jalan Allah, laksana orang yang menanam satu biji benih, tumbuh daripadanya 7 tangkai, tiap-tiap satu tangkai keluar 100 biji. Allah boleh mengganda lebih pada itu lagi. Digandakan sekurang-kurang 700 kali ganda. Kerana jihad ini sumbangannya mencabar. Kalau bagi sumbangan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Muhammad jadi ketua negara, jadi pemimpin, tolong orang berjuang nak menegakkan Islam, dia juga jadi ketua, jadi pemimpin, dapat gaji besar, dapat ilaun besar. Apa guna bagi sumbangan? Kata-kata yang seperti inilah menyebabkan hanya orang yang dipilih oleh Allah sahaja
yang menyumbang dalam arti kata yang sebenarnya. Jihad harta benda dan jihad jiwa raga, pahalanya besar. Setiap tubuh kita yang mengenai kesulitan diberi pahala oleh Allah Ta'ala. Disebut dalam hadis, ainani la tamussuhuman nar, ainun bakat min khasyatillah wa ainun batat fi sabilillah. Dua mata yang tak disentuh oleh api neraka. Barang siapa yang ada pada diri dia mata ini, diri dia tak disentuh oleh api neraka. Yang pertama, mata yang menangis bermunajat, takut kepada Allah. Yang kedua, mata yang berjaga malam kerana nak memenangkan Islam. Berjaga malam kerana berjihad, nak memenangkan Islam. Mata ni tak disentuh oleh api neraka. Disebut dalam hadis yang lain, la yajtami'u ghubarun fi sabilillah ma'a nari jahannam hatta yarji'al labanu ila dhar'i. Tidak berhimpun debu yang mengenai jasad orang yang berjuang perjalanan Allah, debu yang mengenai pakaian orang yang berjuang perjalanan Allah, tidak berhimpun dengan api neraka. Sebagaimana tidak kembalinya susu yang diperah, yang sudah keluar, tidak kembali lagi kepada ibunya, pada abingnya. Susu yang diperah daripada lembu atau kambing tak boleh nak masuk balik. Begitulah tidak masuk neraka orang yang melekat tanah pada jasadnya kerana berjuang untuk menegakkan agama Allah. Ini dia kelebihannya. Walaupun disebut demikian, tapi tidak mudah. Hanya mereka yang dipilih oleh Allah yang benar-benar sabar saja. Dengan sebab itu Allah Ta'ala menyebut, ulaika humus sadiqun. Mereka itulah orang-orang yang benar. Yang benar ucapan mereka, janji mereka di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi orang Islam. Maka orang yang beriman itu berbagai-bagai peringkat, tidak sama. Yang paling tinggi martabatnya ialah orang yang beriman, yang berjihad pada jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang melakukan kerja nabi-nabi dan rasul-rasul alaihimus salatu wassalam. Allah Ta'ala berfirman, qul atu'allimuna Allah bidinikum wallahu ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard wallahu bikulli syai'in alim. Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adakah kamu nak memaklumkan kepada Allah berkenaan dengan agama kamu? Padahal Allah itu mengetahui apa-apa yang ada di langit dan bumi dan mengetahui tiap-tiap sesuatu. Ditujukan kepada orang Badui, nak menunjukkan diri, saya ni Islam. Saya ni Islam, tak nampak ke saya? Tujuannya nak dapat imbuhan, nak dapat harta rampasan, nak dapat kedudukan. Biasalah berlaku, terutamanya bila Islam sudah menang. Bila Islam sudah menang, saya kuat ke dia masa pilihan raya dulu, tapi tak nampak pun dia. Saya pun kuat, saya sokong juga, sokong dalam, bukan sokong di luar. Saya pun kuat, takkan tak bagi projek kat saya. Ini dia. Dia memaklumkan dia juga bekerja untuk Islam. Dia juga orang Islam. Jangan tunjuk-tunjuk. Tuhan kata, Tuhan tahu apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tuhan tahu segala-galanya. Jangan menipu Tuhan. Hanya orang yang benar saja yang berjihad. Mereka yang bohong tidak berjihad. Jangan nak tunjuk-tunjuk diri. Bila nampak nak menang, baru menyertai perjuangan ini. Bila nampak kalah, melarikan diri. Jangan. Hendaklah bersama dengan Islam sepanjang masa. Di masa Islam dimuliakan, kita dengan Islam. Di masa Islam dihina, ditindas, kita bersama dengan Islam juga. Ini mereka yang ikhlas, yang sungguh-sungguh. Jangan nak tunjuk-tunjuk kepada Allah. Allah Ta'ala tahu. Yamununa alaika na aslamu qul la tamunnu alayya islamakum balillahu yamunnu alaikum an hadakum lil iman in kuntum sadiqin.
Mereka mengungkit-ungkit. Mereka buat kerja Islam. Di antaranya kabilah-kabilah Arab yang datang menemui Nabi SAW mengatakan, wahai Rasulullah, kamilah yang mempertahankan Islam, kamilah yang berjuang untuk Islam, kamilah yang di hadapan, tunjuk diri dia. Kami orang yang berjasa. Jangan cakap macam tu, jangan ungkit-ungkit apa yang kita buat, jangan sebut-sebut, kecuali kerana nak memberi contoh kepada orang lain. Itu tidak menjadi salah. Tapi kalau membanggakan diri kerana dah dapat habuan, itu salah. Jangan cakap-cakap apa yang kita buat untuk Islam. Allah Ta'ala yang memberi kurnia kepada siapa yang ia kehendaki. Terpulang kepada Nabi SAW untuk menentukan pembahagian yang ditentukan oleh Allah. Balillahu yamunnu alaikum an hadakum lil iman in kuntum sadiqin. Kamu jadi Islam ni kurnia daripada Allah. Allah yang memberi hidayah kepada kamu. Kalau Allah Ta'ala tak beri hidayah, tak jadi Islam. Ada orang dia hidup dengan Nabi SAW, kenal Nabi SAW, tengok Nabi SAW, bergaul dengan Nabi SAW, kasih kepada Nabi kerana dia keluarga Nabi, tapi tak masuk Islam, tak dapat hidayah. Macam Abu Lahab dan Abu Jahal, dilahirkan di Mekah, bukan dilahirkan di Malaysia. Sebab beranak dia tempat lahir